tumbuh-tumbuhan. Satu pokok, pelbagai cara pembiakan dan teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai murid-murid, bersua kita lagi bersama Cikgu Mas dalam Sains tahun 3. Kita masih lagi dalam Sains Hayat. Tajuk kita terakhir dalam tumbuh-tumbuhan ada 2 ya. Yang pertama kita sentuh dulu satu pokok, pelbagai cara pembiakan. Terdapat pokok yang membiak lebih daripada satu cara pembiakan seperti kangkung, selasih dan ubi keledek. Ubi keledek ni ada banyak jenis. Contoh yang biasa kita lihat yang berwarna ungu, warna oranye, warna putih pun ada. Okey, untuk kangkung, 2 cara pembiakan kita boleh sama ada pilih tanam biji benih ataupun kita boleh tanam keratan batang. Tengok dalam video yang cikgu sediakan. Kita ambil keratan batang yang ada akar. Kita boleh tanam. Dia akan tumbuh hidup menjadi pokok baharu. Ini contoh amali murid-murid boleh buat untuk projek sains ya. Boleh rujuk juga dalam buku teks. Okey, seterusnya yang kedua, masih ingat tak lagi? Kita ada pokok selasih. Cuba murid-murid lihat biji benih biji selasih, dan kita juga boleh tanam menggunakan keratan batang. Bukan cikgu suruh bubuh biji selasih tu dalam air tak, tapi contoh, itu contoh biji benih selasih. Okey, untuk ubi keledek sama ada kita tanam menggunakan kaedah batang bawah tanah ataupun kita juga boleh tanam menggunakan keratan batang. Dia boleh tumbuh. Okey, kita nak tengok contohnya kangkung. Kita bandingkan ya, cara pembiakannya biji benih dan keratan batang. Untuk selasih pula kita ada biji benih dan keratan batang. Dan ubi keledek kita tanam keratan batang dan batang bawah tanah. Begitu juga dengan ubi kentang. 2 cara pembiakan dia, keratan batang dan batang bawah tanah. Bunga raya, biji benih dan keratan batang. Manakala bunga matahari, biji benih dan keratan batang. Dan yang terakhir sekali kita ada nanas, sama ada kita tanam biji benih ataupun anak pokok. Dia ada dua cara pembiakan. Okey, untuk tajuk yang kedua kita nak sentuh pula teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Teknologi juga digunakan untuk membiakkan tumbuhan seperti kutu tisu dan tut. Cuba tengok kutu tisu tu yang buat dalam makmal ya. Manakala tut ni itu contoh
Lepas ni kita akan pergi satu persatu. Okey, kultur tisu. Apa tu kultur tisu? Sampel tisu diambil daripada pokok induk. Kemudian sampel tisu diletakkan dalam medium nutrien. Kita hidupkan dia. Dan sampel tisu tumbuh menjadi pokok baharu. Barulah lepas tu kita tanam. Contoh-contoh tumbuhan yang boleh dibiarkan menggunakan kaedah kultur tisu ialah pokok pisang, pokok orkid, pokok nanas, dan pokok getah. Ada banyak lagi ya. Murid-murid boleh cari lagi dalam Google. Okey, selain pada kultur tisu, kita ada kaedah teknologi pembiakan menggunakan tut. Kulit kayu pokok induk dipotong dan dibuang. Cuba tengok gambar dalam video tu. Dia buang kulit kayu di luar, tinggal saja di bahagian dalamnya. Kemudian batang yang terdedah dibalut dengan medium tanaman dan dibungkus dengan plastik. Kita balut dengan tanah, medium tanaman tu dulu, kemudian bungkus pula dengan plastik. Ikatkan dengan kemas biar sehingga akar tumbuh. Selepas akar tumbuh, potong dahan. Potong bahagian bawah ya. Jangan potong bahagian atas pula, bahagian bawah. Bila dah tumbuh akar tu di kawasan yang kita bungkus, potong. Tanggalkan pembalut plastik dan tanam dahan tersebut ke dalam tanah. Mudah saja. Lagi senang, dah dapat satu pokok baharu. Maaf ya. Okey, contoh tumbuhan yang boleh dibiarkan menggunakan kaedah tut ialah pokok mangga, pokok bunga kertas, pokok rambutan, dan pokok durian. Uji minda. Ya murid-murid, kita ada 2 set soalan uji minda untuk kali ini. Set soalan yang pertama berkaitan dengan gambar raja buah ini. Ya, pembiakan jambu air. Penyataan mengenai pembiakan jambu air. Jambu air boleh dibiarkan melalui kaedah semula jadi dan teknologi. Semula jadi, kita boleh guna cara pembiakan biji benih. Manakala teknologi, kita boleh biarkan menggunakan cara kultur tisu dan tut. Okey, soalannya berbunyi, bolehkah pokok jambu air dibiarkan melalui pelbagai cara pembiakan semula jadi? Ada banyak cara ke untuk biarkan pokok jambu air ni? Dia bagi satu je. Jadi jawapannya ya ke tidak? Soalan yang berkait di bawahnya ialah nyatakan cara pembiakan tersebut. Jadi jawapannya mestilah tidak. Kerana
ada satu cara sahaja cara pembiakan semula jadi, iaitu biji benih sahaja. Okey, boleh faham murid-murid? Soalan seterusnya, apakah kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi untuk membiakkan jambu air? Tadi penyataan dah bagi dua, murid tulis mula sahaja kedua-dua cara teknologi pembiakan jambu air. Iaitu jawapannya ialah kaltu, tisu dan tut. Betul tak jawapan murid-murid? Kalau betul, bagus. Maksudnya murid-murid dah faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Pada pendapat kamu, mengapakah sesuatu tumbuh-tumbuhan boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Tumbuh-tumbuhan yang cikgu dah kenalkan, ada banyak juga yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Kenapa ya? Ya, supaya tumbuh-tumbuhan dapat membiak dengan lebih banyak. Ini jawapan untuk pendapat murid-murid. Jadi, murid-murid boleh berikan pendapat masing-masing. Okey, habis soalan set yang pertama, kita tengok soalan set yang kedua. Berkaitan gambar rajah ini. Ubi kentang ni? Bukan ubi kentang, kita ubi keledek. Okey, perhatikan situasi cara pembiakan ubi keledek. Selepas 10 hari, rekod masa pertumbuhan pokok ubi keledek dalam jadual di bawah. Okey, yang pertama cara pembiakan menggunakan keratan batang. Yang kedua, cara pembiakan menggunakan batang bawah tanah. Jadi kita tahu ubi keledek memang boleh hidup dengan kedua-dua cara pembiakan. Selepas 10 hari, pertumbuhan pucuk akan mestilah ada. Dan batang bawah tanah juga mestilah ada. Sebab dia memang boleh hidup dengan kedua-dua cara. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan satu cara pembiakan ubi keledek. Tadi kita dah buat eksperimen. Jadi sepatutnya murid boleh tulis salah satu. Satu je dia nak. Kita tulis satu sahaja. Jadi jawapan pilihan cikgu, cara keratan batang. Soalan yang kedua, adakah pokok ubi keledek juga boleh membiak dengan cara lain selain cara di atas? Mengapa? Ini ada dua soalan ya. Okey, tadi dekat atas kita dah tulis satu cara, di bawah ni kita kena tulis cara yang lain. Selain daripada cara yang di atas. Tadi kita dah tulis keratan batang, jadi kita tulis ya, cara batang bawah tanah. Kalau murid tulis atas cara batang bawah tanah, di bawah murid-murid tulis ya, cara keratan batang. Kemudian soalan tanya mengapa? Jangan lupa jawab. Okey, kerana ubi keledek boleh membiak lebih daripada satu cara pembiakan. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Berdasarkan keputusan penyiasatan, tandakan right bagi jawapan kamu. Keputusan penyiasatan kita tadi, ubi keledek boleh membiak melalui dua cara pembiakan.
Atau ubi keledek tidak boleh membiak melalui dua cara pembiakan. Boleh ke tak boleh? Cikgu dah bagi jawapan dah tadi. Jadi jawapannya boleh. Jadi murid-murid tandakan right pada kotak di atas. Okey, soalan yang keempat dan soalan yang terakhir. Berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang boleh membiak lebih daripada satu cara pembiakan. Di awal video tadi cikgu dah senaraikan sebanyak yang mungkin. Tapi sebenarnya ada banyak lagi ya. Murid-murid masih ingat tak? Boleh tulis satu, dua. Nak tulis banyak pun tak ada masalah. Yang penting jawapan tu betul. Ini semua tumbuh-tumbuhan yang unik ya. Okey, jadi jawapan yang cikgu tulis di sini ialah kangkung dan selasih. Jadi itu saja soalan kita. Macam mana? Cikgu harap murid-murid faham dan boleh menjawab latihan dalam buku aktiviti. Usaha sampai percaya, sampai boleh. Kalau tak faham juga, boleh tanya cikgu dalam ruangan komen ataupun boleh rujuk dengan guru sains masing-masing. Okey, sekian, terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.